mahsyar, yaumul hisab. Ini nama-nama bagi hari akhirat. Betul ke? Betul tak betul hari ini kita boleh tengok sebab manusia banyak tak mengikut Quran. Bermakna hari itulah yang berlaku macam mana zaman Nabi mempertikaikan tentang berlakunya hari akhirat. Quran tu pun nak jelaskan, kata Quran ini syair. Ini macam kita bagi sastra. Kemudian penyampai itu penyair. Nabi itu yang dituturkan tak? Ni macam pantun, macam syair, macam penyair kata pada Nabi. Ini benda yang berlaku sampai hari ini. Diceritakan dan Nabi melalui prosesnya pada zaman Nabi dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Dan hari ini kita boleh tengok macam mana bila Nabi dah ada hari ini. Asasnya proses yang berlaku itu tetap berjalan dan kita berdepan dengan umat yang masih lagi engkar. Macam mana keengkaran itu berlaku zaman Nabi. Diceritakan Quran rukun iman. Ini asalnya. Amantu billah wa bima qala Allah, beriman dengan Allah. Bukan setakat kita ikrar, kita sebut, kita kena yakin dengan hati. Bukan takrif lisan saja, dia kena tasdiq bil qalbi. Macam mana bukti dia? Amalul jawarih. Bukti dia kita boleh melaksanakan segala awamirillah. Imtithalu awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah. Yang kedua, cukup katakan benda yang awamirillah, tak cukup. Wajtinabu nawahihi. Wajtinabu nawahihi, iaitu menjauhkan segala larangannya. Ini Quran. Ini yang dikatakan Quran. Quran yang kita sering kena sebut dia adalah rukun dan rukun iman. Kita sebut benda tu. Kita kena banyakkan, kena banyak kali sebut. Sebab apa yang terdapat Quran rukun. Rukun ni kalau tinggal habis. Umur ada tiang. Dia kata umur ada tiang. Tiang tak ada. Bukan tak ada semua. Tak ada semua tu dah confirm. Dah confirm. Dah confirm kata memang bukan umur. Mungkin dia kotak biasa. Mungkin replika. Tak boleh duduk dalam dia. Tapi kalau tak ada satu pun orang kata ni tak kuat ni. Ini tak boleh ni. Kata umur tiang tak ada. Tiang tak ada satu. Tiang tak ada dua. Ni antara perkara-perkara yang kita kena ingatkan. Kena ingatkan proses dia. Kemudian diceritakan dalam Quran itu berkaitan dengan akhirat ni rukun iman. Rukun dia rukun iman. Rukun ni tak ada tinggal. Duk tikai pula berlaku ke tak? Percaya ke tak? Memang tak percaya sebab tak tahu. Orang kita di umat akhir zaman ni dia tunggu kena tak kepada Allah dia. Ternyata dah tepung sudah kan pula tu. Allah. Betul. Dia kena macam tu. Dia kena mission tu. Macam orang terdahulu. Sampailah diazab. Diazab dengan peristiwa-peristiwa yang Allah tunjuk dalam Quran kepada kaum nabi-nabi terdahulu. Samud, pada Nabi Soleh, kaum dia. Kemudian pada Nabi Nuh, pada kaum Lut. Nabi-nabi yang Allah ceritakan juga dan dibukukan di dalam Al-Quran ini. Pada golongan-golongan ini sebab apa? Sebab ta'amal jawarih. Tak nak buktikan tindak tanduk tu apa yang Allah perintah dan jauhkan segala larangan Allah. Dia tak nak bukti, tak nak laksanakan. Dia tak nak tinggal. Sebab apa? Sebab keingkaran tentang Al-Quran, keingkaran kepada hari akhirat. Sebab itu kita kalau kita kaji Quran ni kita tengok alladzina yu'minu bil ghaib disebut oleh Allah tentang keimanan. Hari ini perkara yang ceritakan perkara yang baik. Kemudian disebut lagi dalam ayat yang lain kita boleh tengok beriman hari akhirat, beriman dengan Allah dengan hari akhirat. Allah hari akhirat dalam ayat Quran. Yu'minuna billah wal yawmil akhir. Beriman dengan Allah hari akhirat dalam bab akidah. Dalam bab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rukun iman yang seterusnya. Jadi dia akan kembangkan perkara dua perkara ini, perkara yang sukar bagi manusia. Dalam bab sistem yang didik manusia ni, ini perkara yang paling susah dan sukar. Kalau mudah apakah perlu tak perlu ada peraturan halangan, tak perlu nahi mungkar. Dia akan ikut dia peraturan. Kalau jadi
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kita baca sekali lagi. "Idza as-sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-biharu fujirat wa idza al-quburu bu'thirat 'alimat nafsun ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fa sawwaka fa 'adala fi ayyi suratin ma syaa rakabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Sadaqallahul azim. Ayat 1 sehingga ayat yang ke-14. Pendek ya? Pendek. Okey. Yang lepas surah At-Takwir. Okey. Apa beza? Makna di seluruh makna takwir ni, makna dia terbelah. Gulung, makna dia gulung. Manakala infitar, makna dia infatar, terbelah. Okey. Ayat ini dinamakan infitar sebab ada kalimah dalam ayat pertama tu infatar. Okey, infatar. Ya, itu sebab dia dinamakan. Ayat ini surah dia adalah surah infitar. Yang nak cerita macam mana berlaku hari akhirat. Kiamat. Terbelah, apa yang terbelah tu? Langit terbelah. Okey, bumi, kemudian bintang bertaburan, laut. Okey, kemudian cerita kubur. Habis semua, semua tersingkap. Okey, Allah nak cerita kuasa Allah Subhanahu wa taala yang hari ini orang tak nampak. Okey, tak nampak. Bila tengok Quran ni baru dia tahu. Allah dah cerita dah macam mana kisah ni. Okey. Ni di antara disebut asyrafis saah. Min alamati ataupun min asyrafis saah, di antara tanda-tanda hari akhirat. Disebut dalam tafsir. Okey, ni di antara tanda-tanda yang mesti kita pelajari kerana Allah. Kita tidak boleh melihat secara jelas tarikh bila nak berlaku. Okey, tetapi dijanjikanlah jawapan-jawapan Nabi bila bertemu dengan Jibril dalam nak mengajar sahabat-sahabat yang berada dalam di sekeliling Nabi. Seketika itu dalam hadis Jibril, hadis 40 kita boleh tengok hadis Jibril bila tanya iman, bila tanya Islam, bila tanya tentang sa'ah, dia tidak dapat memberi jawapan yang objektif. Yang objektif tarikh dia. Kalau rukun iman, rukun Islam, apa isi Islam? Ada rukun dia 5. Apa rukun iman? 6 rukun dia. Okey? Apa itu yang dikatakan ihsan? Ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu memperhambakan diri kepada Allah. Jadikan kita hamba. Seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tak dapat melihat, dia dapat lihat kita. Ini di antara yang dikatakan ihsan. Kemudian Jibril itu bertanya, mata sah? Bila? Soalan ini tak dijawab secara objektif, tetapi dijawab secara subjektif. Okey, tarikh memang tak nampak, tapi alamat dia ada. Inilah yang kita cerita sebagai dalil memperkukuhkan iman kita. Yang Allah ceritakan melalui Al-Quran. Sebab apa Allah cerita ada turun kepada Nabi, dan ayat ini dikatakan ayat Makkiyah sebab keingkaran, sebab akidah, sebab jahil. Terpesongnya akidah. Sebab mereka dalam keadaan kegelapan, jauh daripada Nabi. Yang itu sebelum ini mereka menjauhkan. Mereka yang adalah di antara orang yang pada lama hidup dan ada pengalaman. Jadi perkara inilah berlaku di zaman ini. Jadi terpaksa Allah jawab. Dan memang Allah turunkan, putuskan Nabi akhir zaman pula terjadi penghulu sekalian para Nabi. Jadi inilah di antara min asyrafis saah, syarat-syarat. Syarat ini syarat. Syarat-syarat maksudnya alamat-alamat, tanda-tanda. Apa tanda ini? Maka pasti akan berlaku kiamat. Secara tepat tarikh ada. Kalau kita ada nombor tarikh lahir bapa, tarikh ni bapa
masuk sekolah, tarikh kita berhenti sekolah. Ada. Tarikh kita kahwin, tarikh kita tunang, tarikh kita kena hak mati pok kita ada tarikh ambil tengok. Tetapi tarikh ini tidak nampak pada mata kita yang berkaitan dengan rukun iman ini, iaitu percaya akan berlakunya hari akhirat. Ini di antara min asyrati sa'ah. Bila ada pada perkara yang disebut ini akan berlaku. Maka Allah mulakan dalam ayat 1 sehingga ayat 9 ini disimpulkan berkaitan dengan celaan terhadap manusia yang durhaka kepada Allah. Nanti tengok siapa yang mendapat celaan. Orang yang mendapat celaan ini bila dia derhaka kepada Allah. Macam mana derhaka? Apa orang derhaka? Derhaka ni lawan. Menyalahi. Allah suruh buat, dia tinggal. Allah suruh tinggal, dia buat. Itu. Ini dia tanda yang dikatakan iman dia. Bukti dia sebut dah Allah dah tu. Hati dia yakin dah. Nak tahu yakin tak yakin, tengok dia buat. Allah suruh dia buat dah. Allah lama dia tinggal dah. Ini yang dikatakan. Ini yang disebut sebagai iman. Dia boleh sebut Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi tasdiq qalbi sebab apa? Sebab dia tak boleh nak membuktikan arahan Allah Taala. Ni dia turunkan Quran. Kena buat, dia tak mau buat. Ni aku buat, buat. Itu dia. Ini di antara perkara yang mengajar kita sistem nak didik manusia. Kalau nak didik manusia ini kawan, nak kena ajar benda-benda yang berkaitan dengan hati. Sebab itulah nak cakap ni, orang yang biasa dalam bidang pendidikan nak cakap dia mesti hati ke hati. Dia kena buat dulu. Dia buat dulu. Dia buat dulu. Dia merasa ni tak boleh ajar bukan. Kalau nak main mengajar tak boleh. Dia melalui proses itu. Dia akan bercakap yang keluar berbutir daripada lidah ni. Adalah hasil daripada hati. Hati ke hati. Bila hati ke hati tu baru dia dia masuk menusuk boiler. Kalau kami bercakap mulut ke telinga, dia masukkan dia keluar kiri. Biar menjiwa tak tahu tak. Bergelak semua lawa. Habis takat dulu. Takat kontribusi habis. Sekarang proses ni adalah proses nak memberi ilmu. Nampak ada ilmu? Ini yang kata ilmu ni tak boleh dinampak, tak boleh nampak, tak boleh lihat. Kecuali dengan amalan. Kita boleh tengok dia buat apa. Dia solat macam mana? Dia berdiri betul. Itu ada ilmu. Ilmu ni nampak ada ilmu. Secara jelas tak nampak. Benda yang ekstra dia nampak sebab menunjukkan. Benda yang tidak boleh nampak. Dia ni alim ni tahap mana? Dia tahap sapi patih macam yang isi minyak nak tadi penuh kan? Buah ayam dan botol itu penuh kan? Buah ayam dan cawan penuh kan? Macam tu kan? Dia tak boleh nampak kecuali amalan. Sebab itulah ada yang berilmu, dia tak beramal. Ada ilmu tapi tak beramal. Ada yang beramal, tak ada ilmu. Itu di dalam kitab Matan Zubat. Awal-awal lagi nak cerita apa fiqh dia sebutlah. Alimun bi almihi la yu'mal mu'adzabun min qabl ubad bil wasf. Bil wasf. Orang yang mana ada ilmu tapi tak beramal, esok dia akan diazab lebih awal daripada orang sebelum orang. Ini di antara istilah-istilah ataupun cara dia nak memberi semangat ataupun nak mengajar kita tentang proses ilmu amal. Ada yang beramal, dia beramal tetapi dia tak ada ilmu. Amalu mardudatu la tuqbalu. Amal dia tu, macam mana dia? Amalan dia tu, amalan dia tertolak. Mardudatu la tuqbalu, sampai bila kita tak akan diterima. Ini prosesnya. Dalam ilmu ni juga, ilmu mesti kena ikut susunan. Mesti fardu ain. Kalau nak capai fardu kifayah, lepas fardu ain tak apa. Insya-Allah dia akan jadi payah. Fardu ain tu macam tu, ni kita ngaji tauhid, fiqh, biasa aja. Kemudian ada akhlak. Di sana ada panduan kita Quran, hadis. Itu dia. Tapi orang lekeh kita orang lekeh memang gini kan ada apa. Sebab dia tak rasa dia tak duduk dengan kita macam hadis tadi. Sebab adanya ilmu ni dia tak ada akal. Dia tak ada
masuk. Kita kena sedar benda ni dah hilang. Dah hilang dan kembali jadi jahiliyah. Hilang ketika mana kita tengok dalam proses sistem yang ada di akhir zaman. Betul Nabi sebut datang qudan orang Islam awatan. Terongkainya ikatan Islam sikit demi sikit. Man nasya'atul Islam, siapa yang hidup dibesarkan, dibentuk, dia hidup dalam Islam, atas nama Islam. Tapi walam ya'rif al-jahiliyah, Nabi sebut mereka yang tidak mengenali tentang jahiliyah. Sebab tu kita tengok dalam sistem pendidikan keras itu, dia tak letak fardu ain tauhid, dia letak bahasa Melayu. Kemudian 2013 atau 2012 letak sejarah sebagai pelajaran teras ni maksudnya fardu ain. Benda yang tak dapat tidak semua kena ambil. Fardu ain setiap orang tak kena lepas. Benda ni kena pelajari. Kita ada tauhid, kita ada fiqh, kita ada akhlak, benda-benda yang mesti dipelajari. Tajwid, sebab kita nak belajar Quran, kita ada hadis. Ini di antara ilmu-ilmu yang kita kena tahu ikut susunan. Jangan minta fardu kifayah, lepas tu fardu ain ni tak tahu bukan start dia. Aku boleh start. Macam ni boleh. Aku boleh start. Dia putar belah lebih. Dia kan kira ustaz dengan kira habis. Dia faham semua kena settle kan. Supaya kita tak tersasar daripada jauh daripada prinsip dan akidah. Selaku umat Islam. Yang kita nak betulkan tak dia bila tengok anak kita. Ini boleh dia sebut fardu ain ni. Kalau tak masuk sekolah kafir tak. Sekolah kafir pula ni bunyi pula. Bulan tak pergi ni, bulan lepas tak pergi. Cuba orang istihad, tambah satu cerita tambah satu gaji dah tak dapat lambat. Terus tolong telefon tak ada kami tak dapat gaji kita tak lah. Tak boleh bagi. Duit tak ada. Dah lah sekolah ni nak betulkan akidah. Kita pada benda guru berapa dibayar orang ni. Ditanya ada engineer gaji berapa? Kita sendiri pandang tak? Ini dia. Tak nak cerita kami masjid tak nampak. Masjid ni tak bayar dah. Telah nak tunggu. InsyaAllah dah. Pada umur lebih nak kopi lambat lagi, kopi InsyaAllah panggil bila tak ada cabuk-cabuk ni bayar. Ada juga jenisnya tu. Belakang pun langsung. Belakang pun lagi tu masjid ni. Pakai cak uji tu boleh tak? Ustaz minta sekarang boleh, tapi programnya tinggal lebih habis. Ustaz minta sekarang hak kontik tak itu. Jaga sikit. Dia betul aja Ustaz pula. Dah jahil awak kan. Dia betul kontrol. Habis tak ada awak. Maka ini boleh sebut, ini tak ada sebut. Tak ada dalam Islam ni dia kena sebut alat tak ada. Tak ada tak boleh ni. Ni payah orang tak dengar. Islam tak sebut apa ya? Maka kita bila kita nak bawa betul sistem pendidikan, kita bermula daripada bawah. Dalam jemaah kita berpasti pusat asuhan tunan Islam bermula dari bawah. Boleh ke buat ni? Okey, orang kata tak apa buat je lah. Jadi Allah jadi pusat sehenti untuk anak-anak mak kerja buat je lah. Tengok berjaya 5 tahun 5 tahun 6 tahun buat apa? Betul 3 peringkat kita buat. Percaya biar sampai hadis, biar bukan cakap Quran hadis. Dulu orang asal dia apa? Kita nak mengajar Quran, kita nak mengajar tauhid, kita nak mengajar fiqh. Macam anak 5 tahun 6 tahun ni mak tak susah lah. Dia boleh baca Al-Fatihah, dia boleh jadi imam 4. Mak 6 tahun, umayis 7 tahun, boleh jadi imam. Tak malu dia. Itu dia berjaya. Kita dapat trademark. Kemudian bahagian pendidikan aku berjumpa kita dah bulan lepas. Tanya macam mana, apa kaedah dia? Tak payah. Kembali kepada Quran dia senang, insyaAllah. Bila bergantung Allah tak akan turunkan. Ada malaikat. Nampak? Tak nampak. Apa tak usah buat KPI ni letak cara dia. Kalau pakai kepala otak, tak ada. Cakap tu lah. Allah jamkan kepala otak ni, kena kerah tak lebih lah. Ini antara benda yang kita lalui. Kita lampas apa? Ini nak cerita pendidikan, aku ada. Kita nak tubuh, kita buat seriti.
Kita mula tahun 2016. Sekolah rendah integrasi teras. Tadi tunas, ini teras Islam. Bila kita pergi turun, boleh kan sekolah ni? Orang tanya kita, boleh kan nak buat sekolah ni? Awak siapa? Kita tanya belah utara, awak siapa? Awak tu apa? Okay? Cakap orang utara cakap, awak siapa? Adakah ni CJ besok? Tapi ni budak ni hala tujuh dia mana? Diperlekehkan tuan-tuan. Orang tak nampak kehebatan Islam. Ni nak ajak tentang Al-Quran ni. Perkara yang tercatat dalam hukum agama Allah. Nak suruh, kena buat. Allah cerita tentang Allah suruh kita ikut peraturan ni. Kena buat. Kita nak bagi sistem pendidikan kita ni jangan terpengaruh dengan selain daripada yang Allah turun. Jadi kita buat sistem pendidikan kita. Ruang yang ada diberi. Orang kata, sudah kasih UPS. Allah benda kalau cari akhirat dunia ni dia jalan gitu saja. Dulu orang pada leket kementerian bahagian swasta, sekolah swasta dan prasekolah mai panggil di kementerian jumpa wali Ustaz Azhar pengarah dan bahagian pasti pusat pergi jumpa nak bentang ini mahal. Ini seligot kita nak berkongsi, kita bertukar-tukar. Nak ciplak lah tu. Tapi mujurlah ada dalam kementerian bukan balik. Bukan balik kawan-kawan juga ada. Ada mengaji sekali dulu. Di situlah boleh menyatuan. Itu dia sampai tahap itu. Sebab apa? Kita boleh tengok sebab bila pula prasekolah ni tengok apa ni permata pula 68 juta pula tambah. Duit saya ambil dia tak, tapi tak ada nilai. Pasti ni jenuh kutip duit orang. Di sini menunjukkan keikhlasan yang kita bina daripada pendidikan ni, bermula daripada apa ni yang ada ni, nak ikhlas. Yang kedua, betul dalam amalan. Kerja buat kita betul. Jadi di situ Allah akan tunjuk bila kita istiqamah, berterusan, tak berpuasa, usaha, sabar, dia akan tetapkan kita di atas jalan. Ini seriti pula. Anda tengok macam-macam orang tu. Dia tak kira, dia masih lagi kata UPSR. Kalau tak ada UPSR tak boleh masuk asrama pun. Kita nak tengok macam mana di Terengganu, di Kedah dan di Kelantan bila tumbuhnya sekolah, kemudian tu buat sekolah tahfizan pula. Pakat hari ni boleh tengok sekolah apa. Okey. Apa marah sekolah masih mantap rendah saya marah. MRSN. Tak dia pergi tengok. Acuan dia ambil tu adakan tahfiz. Orang yang belajar tahfiz, menghafal Quran lebih jauh ke depan dia punya kehebatan. Terpaksa orang kata makat rendah saya marah. Ada tahfiz. Lihat jenis ulul albab. Orang yang mempunyai albab. Kecerdik kepandaian dalam bab penaklukan otak dia. Allah bagi anugerah adalah orang yang menjaga diri mereka ni dan dipelihara diri mereka ni disebabkan Al-Quran. Lepas ni net pula selain daripada tahfiz Quran dan hadis pula nak melahirkan orang-orang yang hafiz selain daripada Quran iaitu hadis. Tapi mula-mula dia nak buat kita pergi taklimat tambahan itu kalau tak kisah dia dah duit kami tengok tapi sikit tak ada susah lah. Orang hari ni cabaran kita sebab kita nampak benda yang boleh dinilai dengan mata sahaja. Mata ni mata yang duduk di kepala, bukan mata yang duduk di hati. Hak yang nak ajak dalam Quran ni supaya kita ni sabar, istiqamah ni, sabar ni, nak bawa akidah ni sebab dia ajar mata yang ada di hati. Sebab tu nak cakap dengan menggunakan hati. Minta tasawuf lah sikit. Walaupun tak boleh ada yang belum nasib belajar tasawuf ni nak bina apa? Yang bukan senang kita nak bentuk dalam bab nak mentauhidkan Allah Ta'ala supaya tidak berlaku syirik. Inilah bentuk pendidikan. Yang ni yang kita nak kena bangkit hari ni. Sebab ruang tu dah dibuka luas. Tidak ada siapa yang tak ni yang buat hak yang swasta ni tak boleh. Kita sekat dia tak boleh pergi ke mana-mana pendidikan dia. Kalau terkongkong macam tu pun ada jalan keluar.
kursi belah sini, duduk belah sana. Takut kalau lupa sejarah. Tengoklah ni. TPM kita, Taslim Media Sip. Dia yang berkenajan. Nama dia, selepas kita letak BM adalah bahasa Melayu yang menjadikan subjek kelas. Kita boleh tengok macam pendidikan Islam dalam tu. Orang tak tahu tauhid, tak tahu fiqh, tak tahu akhlak dah jadi dia cakap jadi silibus. Tak tahu mana subjek-subjek ni yang untuk dipraktik. Tak hasil. Aku main mengaji ni balik ke bawah. Hari ni kita mengaji, hari ni kita balik ke bawah. Ni kita balik ni ke bawah. Bila mengaji tentang surah Al-Fitrah, apa tindakan kita? Dia kena fikir dari hal itu lah. Kalau balik hari ni duduk alif, alif mim nun tenang sakar. Dia jadi. Takkan boleh ni. Tak ada awak. Kita nak hari ni balik belajar, kita kena ubah mudah ni. Bangunkan sistem pendidikan. Jemaah. Kita dah cetak nama orang. Kita kena pula lah. Kena sering fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah kata kena banyak kali, kena banyak tu apa? Banyak ingatkan. Ingat tu kepada siapa? Sebab Quran ni nak ingat manusia. Inna dzikra sesungguhnya, dzikra ni ingatan. Ataupun disebut Quran. Ni Quran. Zikra ni nama selain daripada Al-Majid, Al-Karim, nama Quran. Inna dzikra kerana sesungguhnya ingat kerana Quran ni tanfa'ul mu'minin. Cukup memberi manfaat kepada orang yang beriman. Yang ni yang kita kena yakin. Yang ni kita kena yakin. Maka Allah sebut dalam celaan terhadap manusia yang durhaka kepada Allah. Allah kata celah. Siapa yang dalam Allah Ta'ala. Tak ada tempat lah, cerita tentang tempat. Di dunia ni kena kelawan ke sana. Allah nak bagi manusia patah balik, bagi tahu Nabi, iza sama'un fatarat, nak bagi tahu hari ni ada kuasa Allah paling besar. Apa dia? Langit terbelah. Tunggu apa cara di akhirat bila ada ini, tengok langit terbelah. Langit terbelah. Yang lepas kita baca, gunung. Ada gunung ni macam tikar ni. Dulu duduk mengaji dengan ustaz-ustaz, kitab lama ni dia kata gulung tu je, pergi tengok tikar turun dia kata, ataupun tikar engkau gulung je, gulung. Dulu orang gulung banyak, kita pun gulung dengan tikar engkau tu je, gulung angkat. Begitu. Lah tak gulung lah. Sebab tikar engkau kita tak lah. Ni zaman dulu lah. Ini langit terbelah. Apa yang ada di langit? Apa yang ada di langit? Alam cakrawala. Apa yang ada? Ada bulan, ada planet, ada bintang. Bintang bila dah terbelah tu, Allah nak tunjukkan di sana pakat berguguran. Maka disebut tadi wa idzal kawakibun taharat, dan ketika itu kita boleh tengok bintang-bintang jatuh berserakan. Terbelah tu masuk Mekah macam krek lah. Krek tu hanya duduk di atas paksi. Cakrawala habis keguguran. Ini disebut dalam tafsir ni. Asalnya dia ni ada sabalah ni. Iza infaqarat as-sama'u infaqarat. Dia ayat dia. Cara baca kaidah dia. Iza insyaqqat as-sama'u insyaqqat. Tapi dibuang kalimah tu. Musyaqqat. Musyaqqat kalimah dalam bahasa Arab, dalam balaghah. Allah pijak Allah. Nak tunjukkan betapa hebat balaghah. Balaghah ini tinggi sekali dengan bahasa sastra Arab. Maka di sini yang berkuasa nak tunjuk Allah tak sebut aku lah yang akan gocak dah. Dia kata kamu akan tengok tiba masanya bila bila bumi atau bila langit tadi terbelah. Siapa yang Allah? Kena faham. Di sebalik tu nak bagi tahu kepada kita siapa yang belah, siapa yang bagi gugurkan bintang. Di sebalik Allah cerita kuasa Allah lah yang paling hebat. Allah yang paling berkuasa. Hampa satu manusia pun, kuasa Allah. Semalam jumpa dengan Profesor yang keluar dalam dia nak apa? Kami sokong 355. Kami kata esok Profesor tu hanya daripada Tasik Salam.
Tak boleh tu bagi pada Islam, bagi pada Pak Zul kan. Tak boleh pi dah ni hak yang sekular berjuang atas bangsa ni tak boleh pi dah. Dia pun kelipok-kelipok. Boleh kod boleh kod ni kita balik sikit dah boleh Islam. Okey. Dia kata apa? Pasti salah boleh ya.